Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Nama saya Azizani dan kawan saya. Mak Hanzola. Dan hari ini kita orang akan membincangkan berkenaan apa? Keganasan rumah tangga. Isu yang sangat berat yang digembar-gemburkan pada zaman Yang tengah hangat sekarang. Jom kita tengok VT. Sekarang ni, apa yang kita kena tahu pasal keganasan rumah tangga? Saya jawab. Jawab. Keganasan atau kekerasan rumah tangga ini ialah satu perbuatan seorang ahli keluarga mendera atau untuk mengawal si ahli keluarga yang lain. Contohnya macam bapa dia pukul anak kerana untuk anaknya mengikut arahannya. Lagi? Saya tambah Macam apa yang saya baca ni, dia terdiri daripada gangguan seksual, fizikal, yang kalau keganasan mengikut pertuturan pula, dia maki hamun isteri dia kan. Kalau dia tak dengar, isteri dia tak dengar cakap ke, dia maki hamun. Itu pun kekerasan rumah tangga juga sebenarnya. So selain tu, dari segi ugutan pun dikira keganasan rumah tangga juga. Selalunya kebanyakannya, kalau awak nak tahu, keganasan rumah tangga ni dia lebih kepada penderaan juga. Dia bukan sekadar isteri dan anak, kadang-kadang mak bapak pun dikira keganasan dalam rumah tangga juga. Tapi awak rasa ada berapa jenis keganasan rumah tangga ni? Saya rasa jenis keganasan rumah tangga ni ada 3. Okay, antara 3 tu, yang pertama penderaan fizikal, maksud penderaan emosi dan psikologi, dengan penderaan seksual. Kia, katanya awak apa yang awak tahu tentang penderaan seksual? Bagi saya penderaan fizikal ni macam memukul. Seksual, saya tanya seksual. Kan seksual. Seksual ni macam contohlah suami memaksa si isteri untuk melakukan seksual walaupun isteri dia tak boleh buat, macam macam datang bulan, macam mengandung lepas bersalin, ataupun membuat seksual yang ganas, yang berlebihan. Itu bagi saya lah. Okay. Kalau penderaan emosi, psikologi pula, dia berkenaan dengan selalunya tutur percakapan yang boleh mengganggu emosi, psikologi seseorang tu. Contohnya kena maki hamun, mencaci, mengaibkan bangsa. Itu semua menguji psikologi mental seseorang lah. Kalau fizikal pula, jenis kekerasan dia dalam ahli keluarga tu, kalau gaduh-gaduh ke, paling objek yang boleh mengakibatkan fizikal seseorang tu cedera, lebam apa lagi? Patah. Itu penderaan fizikal lah. Jadi ketiga-tiga ni adalah perkara yang perlulah kita tengok. Kita kena bantras Kita kena elakkan. Okay, bagaimana keganasan rumah tangga tu berlaku? Dia ada 3 fasa. Yang pertama, ketegangan. Yang kedua, kekerasan atau kekerasan. Dan yang terakhir ialah sesalan. Macam mana berlakunya ketegangan fasa pertama? Yang saya baca, dia bermula daripada masalah kecil, macam dari tempat kerja. Macam stres, bos bagi kerja banyak, bos bagi gaji lambat. Lepas tu keganasan atau kekerasan, dia berlaku apabila isteri ni macam tekan, dia macam push seorang suami tu. Jadinya lepas dia memberi tekanan kepada suami lalu angkat tangan. Dan yang terakhir, penderaan sesal.
bukan sesalan. Fasa 3 ialah Sesalan. sesalan. Sesalan tu macam kalau apa? Macam, Dia dah lakukan penderaan tu, lepas tu dia sesal, dia janji dia takkan buat lagi. macam dia lepas dia terima akibat dia, macam isteri bagi naik mahkamah Hukuman. ke hukuman ke mahkamah bagi hukuman, barulah dia menyesal. Okey, seterusnya faktor berlakunya keganasan. So faktor yang ada dalam populasi yang saya baca, faktor sosial, faktor keluarga, faktor kuasa, faktor psikologi. Apa yang saya faham, kalau faktor dari keluarga ni, dia mungkin pernah lalui zaman kanak-kanak dia dengan situasi yang macam tu. Maksudnya daripada dia zaman kanak tu, family dia, keluarga dia mungkin Didik dia lah. didikan yang salah sebenarnya. Ataupun dia tengok daripada masa kecil dia tengok bapak dia buat satu kekerasan kat mak dia ke. So mungkin itu yang menyebabkan salah satu faktor yang bermula daripada keluarga. Kalau faktor sosial, apa yang awak faham? So sosial ni macam dengan kata-kata tradisi lah. Macam contohnya bapa nak contohlah lepas dia kahwin, bapa dia cakap bapa nak kamu didik anak-anak kamu macam ni. Tapi didikan dia macam tak baik lah, sebab kita didikan kena ikut peredaran zaman. Betul? Tak perlu ikut zaman yang belakang. Kita kena selaras dengan zaman yang hadapan. Dengan apa yang bapa dia suruh ikut, jadi benda tu salah lah. Sebab sekarang, pada zaman sekarang, kita tak boleh 100% kekerasan. Betul? Sebab diri kanak-kanak zaman dulu yang kental tak sama macam sekarang. So antara faktor yang lain, faktor psikologi lah. Kalau kita tahu, psikologi ni dia bermain dengan mental. Kadang pergi kerja okey, tapi kat tempat kerja tu kerja banyak. Macam awak cakap tadi kan, bos bagi kerja banyak, gaji lambat, itu pun satu serangan psikologi juga. Sebab dia balik rumah, dia tertekan. Balik kerja dah penat, lepas tu balik rumah ada kerja kena buat lagi. Angkat kain ke, basuh kain ke, lipat kain. Lepas tu dengan anak-anak lagi yang buat perangai. Bukan anak-anak tu buat perangai. Biasalah budak-budak kan. Nak attention kan. Sebab dah bapak pergi kerja, balik kerja tu nak lah attention. Tapi si bapak ni dia tertekan sikit lah kan. Sebab daripada tempat kerja tu dia bawa ke rumah. Itu tak bagus sebenarnya. Satu nak tambah, bila seorang bapa tu dia ambil dadah, dia minum. Jadinya bila mengambil barang yang salah, serta automatik psikologi dia akan berubah. Sebab bila dia buat ambil benda macam tu, dia punya akal fikiran terus terganggu dan tak boleh dikawal. Jadinya dia kekerasan atau keganasan rumah tangga tu berlaku secara dia tak sedar. Dan akhir sekali bagi saya pencerahan. Boleh. Okay, faktor kuasa. Penderaan faktor kuasa ni macam seorang bapa, dia ketua keluarga. Jadi dia fikir dia besar, dia fikir dia paling berkuasa dia lah. paling berkuasa. Dia nak arah semua isteri ke anak-anak dia ke untuk buat semua yang dia perintah. Jadi kalau isteri dia melawan sikit, anak dia melawan sikit, terus dia buat kekerasan. Seterusnya kita nak bincang pasal kesihatan terhadap keganasan. Okey, dia ada dua. Satu, kecederaan anggota badan, dan lagi satu, psikologi dan mental. Bagi saya terangkan anggota badan. Anggota badan ni seperti lebam, luka, patah tulang dan menyebabkan kecacatan kekal, dan ada juga yang menyebabkan kematian. Dia macam, kalau macam lebam biasalah, bukan biasa, tapi
yang selalu kita tengok, macam isteri kena pukul, anak kena pukul. Macam yang catatan tu macam penderaan. Suami isteri dia pukul anak dia sampai kecacatan kekal. Bagi awak, apakah kesan kesihatan bagi psikologi atau mental? Kalau kesan psikologi dengan mental ni, dia macam lebih kepada contoh wanita tu dipukul kan. Wanita tu akan mengalami kemurungan kan, kalau dari kedera semua dia kemurungan sebab dia tak tahu nak luah kat siapa. Sebab dia dah berharap contohnya suami dia, itulah tempat dia meluah, itulah tempat dia bersedih, tapi akibatnya lelaki tu yang buat dia macam tu. Jadi dia tak tahu nak luah kat siapa. Kalau nak luah kat family, takut, faham je lah kan, isu rumah tangga. Kalau nak report kat balai pun, kat mahkamah pun, isu rumah tangga yang kecil-kecil ni tak layan sangat. Mesti diorang anggap keluarga ni tak utuh, kenapa nak cerita kat orang lain. Betul. So dia akan rasa trauma tu dalam diri dia. Dia rasa takut, macam tu lah. So kalau mangsa yang berkaitan dengan mental dan fizikal ni, dia tabiat dia untuk merokok, minum alkohol tu dia tinggi sebab dia stres. Dia nak hilangkan rasa stres tu, dia minum alkohol. Dia anggap benda tu boleh selesaikan masalah. Sebenarnya tak. Sebenarnya tu lagi rosakkan. Lagi rosak, lagi meninggalkan kesan yang teruk sebenarnya. Okay, saya nak tanya awak, siapakah yang terkesan dalam keganasan rumah tangga ni? Kalau kita tengok isu-isu semasa, isu-isu viral kan, banyak contohlah ada artis ataupun influencer yang berlaku keganasan yang viral lah kan. Jadi yang kita nampak dengan mata kasar kita, yang jadi yang terkesan tu sebenarnya adalah kanak-kanak. Sebab dorang yang melihat keganasan tu berlaku dalam rumah. Sebab ibu bapa, mak bapak ni, dia takkan bergaduh dekat luar rumah. Betul tak? Sebab lagi malu jiran-jiran nampak. Jadi benda keganasan tu berlaku dalam rumah, jadi anak-anak tengok, boleh mengakibatkan anak-anak tu macam mana, dia boleh terikut, dia fikir benda tu betul sebab selalu berlaku. Dia dah normalizekan keganasan ni sebenarnya tak ada apa-apa pun. Sebab kalau sampai tahap yang teruk kan, tak ada apa-apa hukuman, jadi benda tu dia rasa betul. Lepas tu dia bawakan benda tu ke sekolah, dan dia normalizekan dekat sekolah benda tu sebenarnya okey je. Sebab tu keganasan dekat sekolah pun berleluasa. Sebab sebenarnya berpunca lah dari semua berpunca daripada rumah sebenarnya. Terus seterusnya mangsa itu sendiri yang kena, yang terkesan paling teruk sebenarnya. Sebab dia boleh jadi gangguan mental, dia boleh jadi macam mana nak cakap, pengasingan diri. Pengasingan diri sebab dia didera, dia rasa dia rasa dia trauma. Jadi dia rasa diri dia tak penting, dia mengasingkan diri dia daripada orang lain. Sebab dia rasa kalau dia bergaul dengan orang lain, mungkin sebab dia keganasan tu berlaku, jadi dia asingkan diri dia supaya mengelak daripada keganasan. Ya, banyak kes bunuh diri juga dalam pengasingan diri rumah tangga. Macam dekat kipas, toreh tangan, terjun bangunan kalau rumah tu rumah flat kan. So saya nak tambah satu. Walaupun benda tu tak besar, tapi kita kena letak juga supaya orang-orang luar boleh cakna dengan benda tu. Iaitu kesan bagi pendera. Okay, walaupun benda tu kecil, yang pertama ialah dia, pendera akan dapat hukuman undang-undang macam bila isteri dia naikkan kes ni ke mahkamah, kira mesti dia akan dapat hukuman. Yang seterusnya ialah penceraian. Bila kes ni bila pergaduhan ni makin berluasa, mesti ada salah seorang akan minta cerai. Dan yang terakhir ialah rosaknya rumah tangga. Mestilah kalau ada bergaduh, jaranglah gaduh yang besar-besar.
mesti ada kerosakan rumah tangga. Betul. Dan saya tambah kalau yang perceraian tu kan, dan jadi mangsa juga anak-anak kan. Anak-anak sebab mak bapak diorang berpisah, jadi diorang tak ada tempat untuk berlindung. Diorang confused, nak bagi kat bapak ke, nak bagi kat mak ke kan. Walaupun hak penjagaan tu jatuh dekat sekian-sekian, tapi diorang tak cukup kasih sayang seorang. Diorang nak ada dua-dua untuk jaga diorang. Betul. Diorang nak dua-dua ada untuk diorang tumbuh besar lah, terus hidup. Saya nak tanya satu. Apa? Sebelum kita masuk kesimpulan untuk apakah yang perlu dilakukan oleh mangsa untuk menangani kes kekerasan rumah tangga ni? Saya rasa, pendapat saya, pemangsa tu sendiri dia tak boleh berdiam. Dia tak boleh berdiam diri. Dia kena suarakan apa yang dia kena tu. Dia tak boleh berdiam diri. Dia kena luahkan. Dia kena keluarkan dalam diri dia supaya benda tu tak terpendam. Kadang pendam tu yang menyakitkan kan. Jadi dia kena buat report. Contohnya, kalau benda tu kecil lagi, buatlah report dekat keluarga dulu. Selagi benda tu tak besar kan, mungkin keluarga boleh beri nasihat, beri pendapat, advice semua. Lepas tu kalau kat rumah yang berjauhan dengan keluarga besar, mungkin kita boleh minta tolong jiran. Jiran tengok, kalau dengar gaduhan sikit dalam rumah kan, jiran tu pun kena cakna lah, kena keluar jenguk, panggil, Assalamualaikum, okey tak tu, okey tak tu kan. Kita kena saling bantu. Lepas tu yang paling penting, kalau dia rasa diri dia terancam tu, pergilah jumpa kaunselor kan. Kaunselor boleh membantu sedikit sebanyak, memberi pendapat untuk menyelesaikan isu-isu yang dihadapi kan. Lepas tu kalau satu keganasan tu yang mengakibatkan fizikal, lebam ke, luka-luka ke, pergi ke klinik ataupun pusat-pusat yang boleh bantu dia. Dan dari situ juga dia boleh kesan. Kalau lebam kan, pihak kesihatan boleh kesan tu. Kalau lebam tu jatuh ke, lebam pukul ke, lebam tumbuk ke, penampar kan. Jadi diri sendirilah sebenarnya. Diri sendiri kita yang kena bergerak sendiri kan. Kita kena sayangi diri kita. Love yourself. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Okay, kita masuk ke kesimpulan akhir sekali kan. Akhir sekali sebelum kita tutup podcast kita ni, sembang santai kita ni. Betul. Saya nak cakap, kekerasan rumah tangga ni adalah suatu masalah yang besar, tapi sekarang tak tengok sebab ditutup dengan kes-kes yang lain. Tapi benda ni besar lah. Betul. Ini penting sebenarnya. Dia mengakibatkan masa depan, bukan masa Betul. Depan keluarga kita saja. Sebab anak-anak akan jadi penerus legasi generasi akan datang. Jadinya kita sebagai keluarga atau kita nak bentuk keluarga baru, kita tak boleh membuat keganasan rumah tangga sebab ia mengakibatkan orang ketiga, iaitu anak-anak kita. Isteri juga, mental isteri. Untuk isteri adalah penting sebab kalau bukan kita sebagai bapa, contoh kita dah pergi kerja, siapa nak jaga anak kita kalau bukan isteri? Keganasan rumah tangga ni dia perlu dibendung dengan ataupun perlu ditangani dengan betul lah, supaya masalah ini dapat kita elakkan lah. Jadi kita tak boleh, kalau ada kes-kes keganasan ni, kita tak boleh tutup macam tu sajalah kes dia. Kita kena suarakan, kita kena keluarkan supaya kemenangan tu jadi milik kita. Kiranya kes ni tak akan berulang lagi kalau kita sendiri naikkan kes ni. Betul. Kita kena tutup dengan cara yang betul. Kita tak boleh pendam. Kalau kita pendam, kita diam diri kan, sampai bila benda tak settle? Itulah sebab benda tu akan berterusan je kalau kita diam, kita tak sayangi diri kita. Kalau kita sayang diri kita, kita kena bertindak agresif untuk betulkan apa yang salah. Okay. Jadi
saja. Itu saja Sembang santai kita Sembang Santai podcast kita kali ini. Kita mungkin kita boleh buat lagi podcast yang akan datang. Akan datang dengan tajuk-tajuk yang lebih hangat, lebih sensasi, lebih apa lagi? Lebih viral. Okay. Terima kasih saja daripada kami berdua. Sekian. Terima kasih. Stay Positive. Love yourself. yourself.